Pengangkutan darat. Pengangkutan darat utama di Asia tertumpu kepada pengangkutan kereta api. Kereta api digunakan bagi mengangkut penumpang dan barang yang kosnya lebih murah berbanding pengangkutan darat lain. Landasan kereta api Shinkansen. Kereta api berkelajuan tinggi, bullet train paling cekap dan efisien di Jepun. Kelajuan ialah 320 km per jam. Landasan kereta api Trans-Siberian pula ialah landasan di Rusia sepanjang kira-kira 9.288 km, menganjur dari Moskow ke Vladivostok. Seterusnya ialah landasan kereta api India. Jaringan landasan kereta api ini adalah terbanyak di dunia. Dan panjang landasan kereta api India kira-kira 66.687 km. Selain itu, ada juga landasan kereta api berkelajuan tinggi Beijing hingga Shanghai, membedakan masa perjalanan dari Beijing ke Shanghai. Kelajuan kereta api ini adalah 250 km per jam hingga 300 km per jam. Kereta api berkelajuan tinggi di Korea Selatan. Panjang jaringan landasan-landasan tersebut: Suso dengan panjang jaringannya 61,1 km, Wonju Gangneung dengan 120,7 km, Gyeongbu dengan 417,4 km, Honam dengan 182,3 km, semua mengandungi kelajuan 350 km per jam. Pengangkutan udara. Contoh pengangkutan udara ialah lapangan terbang adalah antara pintu masuk utama ke sesebuah negara. Selain itu, semua negara di Asia mempunyai lapangan terbang yang dikenali sebagai pengangkutan udara. Lapangan terbang antarabangsa Domodedovo-Moskow. Hub penerbangan terbesar di Rusia dan mengendalikan 28,5 juta penumpang pada tahun 2016. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Lapangan terbang yang tersibuk di dunia dan juga mengendalikan 83,6 juta penumpang pada tahun 2016. Lapangan terbang antarabangsa Chengdu. Hub penerbangan terbesar di China dan mengendalikan 46 juta penumpang pada tahun 2016. Selain itu, lapangan terbang antarabangsa Hong Kong. Lapangan terbang yang unik karena tapaknya wujud akibat penambahan laut. Mengendalikan 70,5 juta penumpang pada tahun 2016. Lapangan terbang antarabangsa Changi. Lapangan terbang terbaik di dunia dan mengendalikan 58,7 juta penumpang pada tahun 2016. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, salah satu hub penerbangan utama di Asia Tenggara, dan juga mengendalikan 52,6 juta penumpang pada tahun 2016. Lapangan terbang antarabangsa Tokyo, salah satu daripada dua lapangan terbang utama di Greater Tokyo dan mengendalikan lebih daripada 80 juta penumpang pada tahun 2016. Pengangkutan air. Pengangkutan air ialah pelabuhan yang merupakan komponen yang penting, terutamanya dalam urusan perdagangan antara bangsa. Di Asia, terdapat beberapa buah pelabuhan yang penting yang dapat mengendalikan perkhidmatan ke seluruh dunia. Contohnya, Pelabuhan Jawaharlal, India, Pelabuhan Tokyo, Jepun, Pelabuhan Hong Kong, dan Pelabuhan Singapura. Pelabuhan Jawaharlal. Pelabuhan ini mempunyai kontainer terbesar. Pelabuhan ini juga mengendalikan kira-kira 55% daripada jumlah pelabuhan-pelabuhan di India. Pelabuhan Hong Kong. Pelabuhan ini ialah salah satu pelabuhan yang paling sibuk di dunia.
dan juga terlindung daripada bencana alam, efisien, dan sistematik. Yang ketiga ialah Pelabuhan Tokyo. Pelabuhan ini mengendalikan barangan runcit, makanan, kertas, bahan binaan, dan sebagainya untuk keperluan industri dan penduduk setempat. Yang keempat ialah Pelabuhan Singapura. Pelabuhan ini mampu menampung kira-kira 1.000 kapal kontainer pada satu masa. Jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun. Kereta api berkelajuan tinggi bullet train paling cepat, efisien dan canggih, menghubungkan 4 pulau utama di Jepun, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Dikendalikan oleh Japanese National Railways (JNR). Laluannya melibatkan bandar metropolitan seperti Tokyo, Nagayo, Kyoto, Osaka. 358 perkhidmatan kereta api dalam sehari melibatkan kira-kira 445.000 penumpang. Kemalangan sifar dan mendapati masa. Lapangan terbang antarabangsa Dubai terletak di Dubai yang merupakan metropolis terbesar, modern dan termasyhur di Emirat Arab Bersatu (UAE). Lapangan terbang termodern dan tersibuk di dunia, diurus oleh Dubai Airports. Keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai ialah berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan pekerja elit asing maupun pelancong. 2. Suasana meriah, restoran terbaik, kawasan membeli bela dan tarikan pelancong menarik. Akhir sekali, sangat terkenal, terdapat siri dokumentari Ultimate Airport Dubai. Pelabuhan Hong Kong ialah salah satu pelabuhan yang paling sibuk masyhur di dunia. Jabatan Marin Hong Kong bertindak mengawal aktiviti perkapalan kargo dan kontainer secara menyeluruh. Selain itu, pelabuhan ini mengendalikan 19,8 juta kontainer pada 2016. Pelabuhan ini juga meningkatkan darjah ketersampaian melibatkan 24,91 juta orang menggunakan feri ke pulau-pulau berdekatan. Masyarakat mempunyai 6 isi antaranya ialah memendekkan masa perjalanan. Seterusnya, dengan adanya masyarakat kita dapat meningkatkan taraf penduduk. Selain itu, masyarakat juga dapat meningkatkan integrasi penduduk kepada masyarakat. Di samping itu, dengan adanya masyarakat kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang banyak kepada penduduk tempatan. Akhir sekali, masyarakat dapat meningkatkan darjah ketersampaian dan mengurangkan kesesakan jalan raya. Ekonomi terbahagi kepada 5 isi, antaranya ialah ekonomi dapat memperkembangkan perdagangan domestik dan antarabangsa. Seterusnya, mereka juga dapat memajukan sektor pertanian, perindustrian, dan pelancongan. Selain itu, ekonomi juga terkenal kerana pertukaran mata wang asing. Di samping itu, pembinaan hotel dan pusat rekreasi bertaraf antarabangsa seperti Burj Al Arab di Dubai. Akhir sekali, dengan adanya ekonomi, bandar berkembang menjadi hub perdagangan seperti Tokyo, Jepun. Alam sekitar terbahagi kepada 2 kesan, yaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif ialah kereta api yang berkelajuan tinggi yang dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar dan perubahan landscape yang menarik dan mesra alam di kawasan sekitar juga dikenali sebagai kesan positif. Manakala kesan negatif ialah pencemaran bunyi, yaitu bunyi kuat di kawasan lapangan terbang. Selain itu, pencemaran air bermula daripada tumpahan minyak daripada kapal. Akhir, kemusnahan hutan untuk
pembangunan atau pembinaan jalan raya dan jaringan kereta api. Sekian, terima kasih. Ini saja daripada kami kumpulan 7 dan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye.